dia masa'ala. Kata Nabi SAW, apabila kita membaca ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang bermaksud hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya padamu ya Allah kami memohon pertolongan. Bila kita baca ayat ini, tuan-tuan, apa yang berlaku? Kata Nabi SAW, Allah berfirman, qal hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Tuan-tuan, setiap kali kita membaca ayat ini, maka Allah berfirman, ini adalah urusan antara aku dan juga kamu, dan bagi hamba-Ku dia akan dapat apa yang dia minta. Jadi fokus kita, tuan-tuan sekalian, kepada perkataan hadza baini wa baina 'abdi. Ini adalah perjanjian ataupun urusan antara aku dan juga kamu. Kata guru saya Fadil Dr. Omar Muhammad Nur yang mensyarahkan hadis-hadis dalam kitab ni, ringkasnya beliau menyatakan bahawa bila disebut, tuan-tuan, haza baini wa baina 'abdi, maksudnya apa? Allah berfirman kepada setiap hamba Allah, ini adalah perjanjian antara aku dan juga kamu. Jadi tuan-tuan, rupa-rupanya sedar ataupun tidak, dalam Fatihah yang kita baca mengandungi perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalannya, apa yang kita berjanji dengan Allah? Apa yang kita janji dengan Allah? Kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua perkara yang kita janji. Pertama, kita menyatakan, ya Allah, kami ni hamba dan kami bersedia untuk mengabdikan diri kepada kamu. Apa maksud, tuan-tuan, kita menyatakan kita merupakan hamba dan mengabdikan diri kepada Allah? Maknanya, tuan-tuan, kita bersiap sedia segala perkara yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, dan segala perkara yang dilarang oleh Allah maka kita tinggalkan. Itu maksud, tuan-tuan, di sebalik lafaz iyyaka na'budu. Kan, ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdikan diri. Jadi tuan-tuan, cuba kita renung dan cuba kita muhasabah. Di sana, tuan-tuan, banyak perkara-perkara yang menjadi perintah dan arahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejauh manakah kita benar-benar melaksanakan perintah dan arahan Allah? Dan di sana juga banyaknya larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejauh manakah kita benar-benar meninggalkan perkara tersebut? Jadi sebab itu, tuan-tuan, ini merupakan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan suka ataupun tidak, memang kita kena berjanji. Kan, sebab kita tak boleh kata, Ustaz, punya berjanji kita ya. Boleh tak Ustaz, kita tak payah berjanji? Habis tanya, macam mana tak payah berjanji? Dia kata, Ustaz, kita tak payah baca lah ayat ni. Kan, lepas maliki yaumiddin, senyap-senyap, ihdinas siratal mustaqim. Kalau orang bertanya, jadi tak baca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi? Oh Ustaz, saya tak berani nak berjanji. Kalau Ustaz berani, Ustaz janjilah. Kan, dia bukan masalah berani tak berani, tuan-tuan, dia memang kena berjanji. Satu, tuan-tuan sekalian, kalau kita tak membaca ayat ini sekalipun, tetap kita menjadi hamba Allah yang wajib untuk kita mengabdikan diri kepada Allah. Kan kita baca dalam ayat Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan golongan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi maknanya, tuan-tuan, kita baca ataupun tidak ayat ini, tetap kita menjadi hamba yang wajib untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi sebab itu para ulama menyatakan bahawa kita kena lihat dari sudut yang positif. Macam mana kita nak lihat dari sudut yang positif? Iaitulah, tuan-tuan sekalian, kita mesti melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kasih dan sayang kepada kita. Maka Allah ingatkan kita setiap kali kita mendirikan solat. Contoh, tuan-tuan, kita sembahyang subuh pagi tadi.
Lepas sembahyang subuh 2 rakaat, lepas bagi salam, tuan-tuan kita kena faham dan kita kena sedar, kita dah berjanji dengan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi selepas subuh sehinggalah zuhur, maka dalam tempoh itu ingat tuan-tuan, kita dah berjanji dengan Allah, maka orang yang beriman wajib untuk menunaikan janji. Kemudian insya-Allah sebentar lagi kita akan salat zuhur. Lepas sembahyang zuhur 4 rakaat, maka lepas salam, maka kita ingat kita dah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai waktu asar, maka begitulah dia punya pusingannya. Jadi setiap masa Allah ingatkan kita bahawa kita ni hamba Allah, ingat kita ni hamba Allah, ingat kita ni hamba Allah. Maka tanggungjawab hamba Allah, tuan-tuan, kalau kita dengar khutbah Jumaat, biasanya skrip yang yang dicadangkan, disebut oleh khatib apa dia? Bertakwalah kamu kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Walaupun seringkali kita dengar, tuan-tuan sekalian, itulah yang sepatutnya kan kita pasakkan dalam hati kita untuk kita laksanakan. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, ini merupakan suatu perkara yang besar, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyatakan pengabdian diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah